dia punya mendapat segala-galanya, dia akan membesar jadi anak yang kurang hajar. Dia akan membesar jadi anak yang lawan cakap. Dia akan membesar jadi anak yang memerintahkan kita semula. Dan dia akan membesar jadi anak yang menjadi tuan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jawapan dia berpada-pada. 7 sampai 14. Ini anak apa? Awal remaja. Fizikal dia baru nak membesar. Kadang-kadang ada anak umur 14 tahun besar lagi pada mak dia. Besar lagi dia pada ayah dia. Fizikal dia tengah membesar. Dia sedang berlaku perubahan dalam hidup dia. Minda dia tengah berubah. Okey? Emosi dia tengah berubah. Sebab apa? Sebab badan dia pun berubah. Kalau lelaki, biasanya orang Melayu kita umur ni umur dah masuk khatan. Okey, kalau lelaki. Kalau perempuan umur ni umur datang haid. So anak ni tengah berlaku perubahan. Anak macam ni sebenarnya dia tengah keliru. Remaja ni umur 7 sampai 14 dia tengah keliru. Keliru apa? Dia ni tak tahu dia ni budak-budak ke dia ni remaja. Itu problem. Sebab dia tengok badan dia besar. Kawan dia pun besar-besar. Balik rumah kena marah. Budak-budak rupanya. So dia tengah confused. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So anak macam ni sebab dia confused, tak ada lain. Jawapan dia perintah buat. Tu je. Jangan fikir banyak-banyak. Dia ni confused. Pastikan solat jaga anak umur macam ni. Kan? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, suruh anak kamu solat umur 7. Umur awal remaja. Nabi suruh. Tak nampak pula. Umur 7. Start je awal remaja, Nabi suruh solat. Rotan dia pada umur 10 kalau tak solat. Maksudnya di sini Nabi tunjuk pada kita umur 10, dia dah datang hukuman. Dia dah datang ketegasan. Do or die. Kamu buat atau kamu kena hukum. Begitu. Tapi hukuman itu datang selepas 3 tahun disuruh solat. Faham kan? Kita dah suruh anak tu solat umur 7. Hukuman datang umur 10. Jadi ibu ayah pun kena faham kalau nak bagi hukuman pada anak. Jangan hari ni perintah, besok hukum. Tak boleh. Bagi masa, proses untuk dia menyesuaikan diri dengan perintah tersebut. Okey? Umur 7 sampai 14. Solat benda yang wajib pada dia. Oleh kerana solat itu wajib pada dia, terangkum pada perintah solat itu belajar tentang fiqh at-taharah, fiqh kebersihan, fiqh kesucian. Anak ni kena belajar cara mandi wajib. Anak ni kena belajar cara menyucikan hadas kecil, hadas besar. Anak ni kena belajar kaedah berwuduk. Anak ni kena belajar tentang najis. Sebab dia ada kaitan dengan solat. Anak ni kena belajar pasal Quran. Nampak tak Nabi punya indah perintah dia? Nabi suruh ajar pasal solat je. Terangkum semua sekali. Bila nak kena didik anak tu pasal solat, maka termasuk dalam tu jadi didikan kebersihan, didikan najis, didikan wuduk, didikan apa lagi, dia dah termasuk didikan pasal Quran. Tak mustahil anak tu boleh solat kalau dia tak menguasai topik-topik yang sebelum solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dekat situ. Next akan datang kita akan ada kursus solat. Ibu ayah ada kesempatan pastikan anak join kursus solat. Masa awal PKP dulu kita sempat buat berapa siri? 2. Bukan banyak. 2 siri ya.
Tahun 2020 kita sempat buat kursus solat 2 siri. Ajar pasal solat, ajar pasal wuduk. Tuan-tuan, bila dapat WhatsApp ataupun email ataupun dapat info pasal program solat, ambil kesempatan. Siapa ada anak umur 7 sampai 14, please make sure anak tu dia faham pasal solat. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ada anak umur 14 sampai 21. Okey. Anak 14 sampai 21. Anak ni macam mana? Dia nakkan kebebasan. Anak 14 sampai 21. Ni anak ni dah sampai usia remaja. Dia bukan awal remaja. Awal remaja ni dia confused lagi. Ni dia dah remaja. Okey. Dah remaja. Oleh kerana dia dah remaja, dia nak bebas. Dia nak lepas daripada mak ayah dan dia nak bersama dengan kawan-kawan. Okay. So anak macam ni apa nak buat? First, ibu ayah kena jadi kawan pada anak. Ibu ayah kena jadi kawan. Kita kena jadi kawan pada anak. Macam mana caranya? Anak, kita dengan anak sudah kurangkan perintah. Tetapi bawa berbincang, bawa bercakap, bawa berbuat. Anak macam ni, bila dia tengok ibu ayah bukan ruang untuk bercakap, ibu ayah bukan ruang untuk berbincang, ibu ayah bukan ruang untuk dia tanya soalan, apakah jalan yang dia ada? Keluar daripada rumah, cari kawan. Itu je. Okay? Sebab dia rasa ibu ayah bukan kawan. Ibu ayah bukan tempat selesai masalah. Ibu ayah tempat tambah beban dia. Sebab ibu ayah tidak memahami apa yang dia tengah alami. Maka apa jalan? Itu sebab umur-umur macam ni tuan-tuan, statistik memang tunjuk umur macam ni lah banyak lari daripada rumah. Umur macam ni lah banyak yang lari cari power. Umur macam ni lah banyak bawa keluar anak dara orang. Umur macam ni lah yang tak balik-balik rumah. Tuan-tuan dan puan-puan. Because of what? Dia lihat mak ayah tidak menjadi kawan dia. Kenapa mak ayah tak jadi kawan dia? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab mak ayah ni, dia belum bersedia dengan proses peralihan tu. Dia masih selesa dengan anak umur 7 sampai 14. Perintah, suruh, kerah, buat. Perintah, suruh, kerah, buat. Dia dah biasa kat situ. Dan kita pun sebenarnya, kalau kita cek tuan-tuan dan puan-puan, jujur cakap, tanya saya pun sama. 24 jam dengan anak, sebenarnya banyak perintah dan banyak kerah berbanding banyak bincang. Setuju tak? That's why kita berhadapan dengan stres, kita berhadapan dengan cepat nak marah. Sebab kita mengharapkan anak tu dengar, do. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. So anak macam ni, ibu ayah kena jadi kawan. Nombor 2. Nombor 1, ibu ayah kena jadi kawan. Nombor 2, ibu ayah kena berbincang. Ini selari dengan apa yang Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim mimpi waktu malam sembelih anak dia. Nabi Ibrahim jumpa anak dia Ismail. Apa Ibrahim cakap? Fanzur madza tara. Anakku, bagi tahu kepada aku apa pandangan kau. Aku mimpi malam tadi aku sembelih. Kan? Aku mimpi malam tadi aku sembelih kau. Apa pandangan kau? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim bagi persoalan, nak ajak anak dia, nak minta anak dia bagi pandangan. Okey? So tuan-tuan dan puan-puan, anak remaja kita kena bawa bincang, kita kena jadi kawan pada anak. Jadi kawan pada anak maksudnya apa tuan-tuan? Kalau anak tu minat dia berbasikal, kita sebolehnya berbasikal sama dengan dia. Anak tu dia minat main game yang tertentu, sebolehnya kita pun minat main game yang tertentu. Tak minat pun tak apa, kita boleh 1-2 istilah-istilah yang dia guna pakai tu kita tahu.
Anak tu dia minat bola, kita pun minat sama. Anak tu dia minat hiking, kita pun minat sama. Walaupun tak minat, tapi demi menjadi kawan pada anak, kita kena minat. Kalau tak, anak tu cari orang lain jadi kawan dia. Ibu ayah yang saya kasih sangat. Jangan jadikan anak tu kawan kita. Ini terbalik. Anak jadi kawan macam mana? Ayah tu suka melepak kedai mamak, dibawanya anak tu sekali. Ini salah. Ayah tu merokok, dia merokok dengan anak. Ini terbalik. Itu buat anak jadi kawan. Yang kita nak cakap ni, menjadikan diri kita sebagai kawan kepada anak. Baik, sekarang kita masuk nombor 4. Anak umur 21 tahun ke atas. Anak umur 21 tahun ke atas, apa patut buat? Baik kita faham psikologi dia dulu. Umur kalau dah 21 tahun ke atas, ini dipanggil dewasa. Kajian pun mengatakan umur 21 otak manusia jadi sempurna. Ya? Otak tu dia dah sempurna. Terbinanya sempurna. Masa dia budak-budak dia belum sempurna. Tu dia banyak kelang kabut. Tu banyak dia macam tak tentu arah. Tu macam dia tak boleh kawal perasaan. Otak dia sendiri tu belum sempurna. Dia belum habis watak dia. Tapi umur 21 otak dah sempurna. Oleh kerana otak dia dah sempurna, anak macam ni dia sudah ada kepercayaan diri. Dia dah ada dia punya belief system yang tersendiri. Dia sudah ada egonya. Okay. Dia sudah ada pandangan hidupnya. Okay. So anak macam ni, first, tidak boleh tegur dan marah sesuka hati. Tak boleh. Kita dah tak boleh tegur dia direct. Mesti panggil dia sembunyi. Termasuk juga anak awal remaja. Ini lagi parah, tuan-tuan. Lagi besar seseorang manusia, lagi kecil hati dia. Faham kan? Lagi besar seseorang manusia, lagi kecil hati dia. Jangan duk marah. Memang terasa betul lah. Sebab tu orang tua kalau bergaduh lambat baik. Betul tak? Kecil hati. Adik-beradik kecil-kecil gaduh. Sekarang gaduh lepas 5 minit baik. Tapi kalau besar-besar gaduh tak payahlah. Dah umur 50 tahun bergaduh memang tak datang. Raya tak datang, apa tak datang, itu tak datang. Sebab lagi besar seorang manusia, lagi kecil hati dia. Waktu anak macam ni, kita kena kawal. Kita bukan kawal dia, kita kawal diri kita. Jangan main tegur sesuka hati, jangan main bagi nasihat sesuka hati, jangan kita, tak, dia ni orang dewasa sekarang ni. Anak ni dewasa. So apa nak buat? Bagi dia kebebasan. Tetapi masih dalam pantauan. Okey? Maksudnya macam mana? Let's say, katakan anak kita kata nak belajar luar negara. Boleh. Kita cari 1-2 kawan yang rapat dengan dia. Kita kena jadikan kawan dia tu adalah informer pada kita. Jadikan kawan anak tu. Kita juga kena kenal kawan anak kita. Jadi kawan anak kita itu adalah CCTV kita. Nak pantau anak kita, nak tengok anak kita. Dia juga tukang tegur. Sebab waktu macam ni, kawanlah yang akan menjadi akan menjadi panduan utama hidup dia. Kawan dia okey, insya-Allah anak kita okey, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Anak yang dah dewasa ni, kita bagi nasihat hanya apabila dia minta, tu je. Dia tak minta, tak usahlah. Tuan-tuan dan puan. Sebab tu anak kadang-kadang nak balik rumah, umur dah dewasa, nak balik rumah mak ayah terasa. Tuan-tuan, ramai sebenarnya yang dah umur 30 tahun, 40 tahun nak balik rumah mak ayah, dia tak tahan. Sebab mak ni orang tua-tua zaman dulu kadang-kadang kan. Jadi mak ni tengok kita ni macam budak lagi. Kadang tengok kita dia nak tegur, dia tegur je. Kadang-kadang kita pun terasa dengan mak kita. Oh, mak ni benda macam ni pun nak campur dalam hati kita. Benda macam ni pun nak sibuk. Tak, mak. So tuan-tuan dan puan, pengajaran dia
kita pun tak nak anak kita berasa macam kita rasa. Tuan-tuan dan puan-puan. So anak dewasa ni tegur hanya ataupun bagi nasihat hanya apabila diminta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tarik nafas semua. Tahan dan lepaskan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mari kita tengok ayat seterusnya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, sewaktu dia memberikan pengajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyengutukan Allah. Sesungguhnya menyengutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Tengok sini tuan-tuan. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan Luqman memberikan peringatan, memberikan pengajaran. Tuan-tuan dan puan-puan, Luqman ni dia dengan anak dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan berkata-kata sepintas lalu, tapi dia memberikan pengajaran. Dia sedang memberikan tazkirah. Dia sedang memberikan ajaran pada anaknya. Bermaksud kalau dia sedang memberikan pengajaran pada anaknya, dia memang memperuntukkan waktu untuk mengajar anaknya. Dia memang memperuntukkan masanya untuk mengajar anaknya. So pengajaran kita first kat sini, ayat ni, kita kena peruntukkan waktu untuk didik anak kita. Contoh memperuntukkan waktu. Maghrib Isyak adalah waktu untuk belajar. Ayah mengajar, ibu mengajar, anak mendengar. Contoh lepas subuh, ibu mengajar ataupun ayah mengajar, anak dengar. Ada pula anak yang dah dewasa, anak yang dewasa tu pula yang mengajar. Maksudnya diperuntukkan waktu. Bukan sepintas-sepintas lalu, bukan dia pergi begitu sahaja, tak. Betul-betul diperuntukkan. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Apabila kita memperuntukkan waktu, kita sebenarnya sedang memperuntukkan minda dan hati. Macam hari ni. Bila kita memperuntukkan waktu untuk duduk dalam ni, kita sebenarnya sedang memperuntukkan minda dan hati untuk mendengar. Dan saya pula, bila dah diperuntukkan waktu ni mengajar, saya pula memperuntukkan waktu untuk belajar sebelum mengajar. Jadi kita, bila kita nak mengajar anak kita, di situ pula jadi disiplin pada kita. Sebelum kita mendidik anak kita, kita juga dah belajar, barulah kita nak mengajar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan Luqman pula bila dia berkata kepada anak dia, tengok ya. Apa Luqman kata? Ya bunayya. Sebut sama-sama tuan-tuan. 1, 2, mula. Ya bunayya. Apa maksudnya? Wahai anak kesayanganku. Itu maksud dia. Bunayya ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab ia disebut sebagai isim tasghir. Isim tasghir. Apa maksud isim tasghir? Kata-kata yang menunjukkan benda tu kecil. Kalau dalam konteks ni, bukan nak kata itu anak kecil. Dalam konteks ni, itu adalah anak yang dia kasih. So Luqman ni sangat kasih pada anaknya, maka ketika dia panggil anaknya, dia panggil dengan panggilan Ya Bunayya, wahai anak kesayanganku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, barulah bila dia dah sebut Ya Bunayya, wahai anak kesayanganku, barulah keluar perkataan La tusyrik billah, iaitu janganlah kamu mensyirikkan Allah. Di sini kita faham emosi, perasaan mendahului nasihat. Emosi dan perasaan mestilah mendahului nasihat. Nasihat dia apa? La tusyrik billah. Tapi sebelum nak masuk nasihat, Ya Bunayya, wahai anak kesayanganku.
So kita tuan-tuan dan puan, di sini pun jadi pengajaran pada kita nak panggil anak kita, mesti panggil satu kalimah yang membuatkan anak tu jadi lunak. Jangan panggil anak kita dengan jeritan. Jangan panggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang membawa maksud yang tidak baik. Jangan panggil anak kita dengan makian. Tapi panggil anak kita dengan kalimah yang dia dengar pun, ayah aku tengah kasih pada aku. Walaupun anak kita tu remaja. Tuan-tuan dan puan, kita dah 1.5 jam. Saya bagi peluang, kalau tuan-tuan dan puan sambil mendengar, ada persoalan, tuan-tuan tulis dekat ruangan chat tuan-tuan. Saya pun nak pastikan apa yang saya sampaikan ini selari dengan apa yang tuan-tuan dan puan nak tahu. Emosi dan perasaan yang baik lah kan, bukan emosi yang sedang marah. Betul, emosi ini bermaksud perasaan. Ada perasaan yang bersifat positif, ada perasaan yang bersifat negatif. So, perasaan yang positif tu mestilah kita dalam keadaan kita sayang, dalam keadaan kita kasih, dalam keadaan kita betul-betul menghargai dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu baru masuk poin, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan, satu muka tu tuan-tuan, Luqman Al-Hakim konsisten. Sebelum dia masuk pesan, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Dia mesti masuk dengan bunayya dulu. Wahai anak kesayanganku. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada kadang-kadang parent dia cakap, Cik Mat, saya dah penat lah nasihat anak saya. Saya dah penat, semua saya cakap, semua tak dengar. Saya tanya balik, puan nasihat ke puan marah? Saya nasihat lah. Nasihat tidak akan penat. Marah yang membawa kepada penat. Tuan-tuan dan puan. Sebab bila marah, jadi apa? Kita punya nada suara akan tinggi. Ini marah. Tanda-tanda orang marah. Yang kedua, tanda-tanda orang marah apa dia? Lepas dia bercakap, dia penat. Ini tanda orang marah. Yang ketiga, tanda orang marah apa dia? Lepas dia bercakap, dia mesti rasa bersalah. Ini 3. Penat, dia suaranya tinggi dan dia akan rasa bersalah. Tapi kalau nasihat tuan-tuan, dia tak penat. Nasihat tak penat. Sebab nasihat ni dia benda hikmah. Lepas kita cakap, sebab nasihat bila kita hikmah, bila kita bagi nasihat, dia punya suara tu tak tinggi, tak rendah, tapi dia ngam-ngam. Memang dia masuk cantik je. Kan? Yang kedua tuan-tuan, bila kita nasihat, kita emosi kita tu dia baik, fikiran kita tu waras. Dan bila orang tu bercakap untuk nasihat, dia takkan cakap meleret-leret. Dia akan cakap benda tu je. Dah habis, habis. Dia takkan sambung ke situ, sambung ke sini, sambung. Yang jadi penat tu apa? Meletih. Yang penat tu apa? Meletih. Masalah dia apa? Masalah dia lambat bangun je. Kait tak sembahyang subuh, kait tidur lambat, kait main game, kait itu, kait ini, kait kerja sekolah tak siap, kait baju pun mak yang basuh, kau sependa pun kau mak yang carikan, kau semua kait kait. Penat mak cakap engkau ni. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang penat apa? Yang penatnya adalah meletih. Emosi dan perasaan yang baik. Okay. Cik Mat, saya masuk lewat. Mungkin ada penjelasan tadi. Anak Luqman ketika itu dalam usia berapa? Wallahualam, jumhur ulama kata anak dia remaja. Anak dia remaja. So remaja, tak tahu exactly numbers. Kalau ikut yang ni, mungkin mau anak dia 7 sampai 14 ataupun 14 sampai 20. Okay? Alright. Baik. Lepas tu apa pesanan Luqman? Lepas dia pesan dengan emosi yang baik, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anak kesayanganku, jangan kau syirikkan Allah. Sesungguhnya mensyirikkan Allah itu dosa yang besar. Tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita dengar pesanan orang kata, jangan berkata jangan pada anak. Pernah ya? Jangan berkata tidak pada anak.
Kita kena cakap apa yang kita nak je. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu part saya setuju, tapi yang ini saya nak murnikan pandangan ini, tuan-tuan. Sebenarnya kita boleh berkata jangan pada anak, tapi dia mesti ada sambungan, mesti ada sambungan. Kenapa? Gitu. Dia kena ada sambungan kenapa. Kan Luqman kata, wahai anakku, jangan mensyirikkan Allah. Sebab dia apa? Inna syirka la zulmun azim. Dia mesti ada ayat sambungan. Quran semua macam tu. Quran bila berkata tidak, dia mesti ada jawab dia. Dia mesti ada sambungan dia. Macam mana nak bagi gadget pada anak tapi kita nak control at the same time. Okey, sekejap lagi saya jawab. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. La tusyrik billah. Kontrol anak ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada dua. Satu kontrol dalaman, satu lagi kontrol luaran. Kontrol dalaman kat mana? Tauhid ni. La tusyrik billah. Anak yang dah cukup tauhid dia, anak yang cukup iman dia, bagi apa pun tak ada masalah. Dia download TikTok pun, TikTok dia guna untuk benda baik. Dia main game pun, dia tahu berhenti pada waktunya. Dia ada handset pun, handsetnya digunakan untuk kebaikan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu, prinsip pertama pendidikan dalam Islam, la tusyrik billah. Jangan mensyirikkan Allah. Sebab inna syirka la zulmun azim. Sebab syirik itu dosa yang paling besar. So kita kena pesan pada anak, belajar jangan syirik Allah. Macam mana belajar mensyirikkan Allah? Belajar sebab ibu ayah. Ini syirik. Kita menduakan. Biar belajar kerana Allah. Sebab mak ayah boleh pergi. Mak ayah boleh berpisah. Mak ayah boleh mati. Mak ayah ni manusia, boleh kadang-kadang baik, kadang tak baik. Tapi belajar biar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat baik biar kerana Allah. Jadi pengawas biar kerana Allah. Tolong mak ayah biar kerana Allah. Berbuat baik pada mak ayah biar kerana Allah. Semua kerana Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Maka di sini anak akan faham kebergantungan besar adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ini yang menjadi dalaman kontrol dalam dia. Salam Cik Mat. Kalau tiap kali lepas anak buat salah dan dia minta maaf, apa perlu kita respon? Eloknya terus maafkan atau bagaimana? Sebab kalau boleh nak elak dia buat silap yang sama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Anak buat salah ni tuan-tuan dan puan-puan kena beza. Salah besar atau salah kecil. Okay. Selagi dia kategori salah kecil, dia minta maaf, kita ampunkan. Tapi kalau dia dalam kategori salah besar, kita kena bagi hukuman yang setara ataupun hukuman yang sepatutnya lah. Contoh kesalahan kecil. Apa contoh kesalahan kecil? Tumpahkan air. Apa lagi contoh kesalahan kecil? Pecahkan pinggan. Besar atau kecil? Tengok jenis pinggan. Betul juga. Itu Tuan Izzah tu pinggan mahal nampak dia tu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Di sini Nabi ajar kepada kita apabila orang minta maaf, maka kita kena menerima permohonan maaf tersebut. Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi, khairul khatta'in at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang suka minta maaf. So, bila dia buat salah, dia minta maaf, kita harus puji. Kita harus puji. Puji macam mana? Alhamdulillah kakak, terima kasih kakak minta maaf. Terima kasih sangat-sangat. Okey, terima kasih kakak sebab kakak minta maaf, tahniah. Orang yang baik adalah orang yang sedar akan kesilapan. Kita kukuhkan kebaikan dia itu, iaitu selalu minta maaf. Okey. Jangan kita besarkan anak kita dalam keadaan dia ego. Buat salah dia ego, tak salah, aku betul. Tak, bila dia minta maaf, kita kukuhkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali kita boleh lepaskan dia? Mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Lepas 3 kali, tuan-tuan dan puan-puan,
sudah boleh letakkan amaran tegas. Kalau berlaku lagi, okay? Ada satu benda yang kita boleh bagi hukuman. Hukuman ni terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selagi dia bukanlah melibatkan pukulan yang mencederakan, selagi dia bukan melibatkan pukulan ke muka, kan? Hukuman boleh bagi. Salah satu contoh untuk anak-anak remaja, hukuman dia, jadual kebersihan dia bertambah. Sepatutnya dia basuh pinggan hari ini, tapi sebab dia buat 1 minggu dia kena basuh pinggan. Ataupun dia punya tak boleh main game 3 hari. Plug tu dicabut. Okey, alright. Baik. Okey. Ada soalan? Banyak soalan ni. Ketuk ketampi. Boleh? Ketuk ketampi pun salah satu cara untuk mengaktifkan otak sebenarnya. Tapi pada dalam 20 tu okey. Jangan 200. Engkang budak tu. Salam Cik Mat. Jika anak dah sampai umur remaja dan kita rasa apa yang telah dibuat masih tak cukup masa kanak-kanak dan awal remaja, apa perlu kita buat? Ni bagus soalan tuan-tuan. Ni bagus. Anak tu dah remaja, dulu kasih sayang tak cukup. Kan? Dulu kasih sayang tak cukup, tuan-tuan dan puan. Kalau anak tu sekarang remaja, contoh, anak tu sekarang 14 sampai 21 kan? Tapi kita tak, masa dia kanak-kanak apa dulu kita tak cukup bagi apa yang sepatutnya. Adakah kita kena bagi? Tak perlu tuan-tuan. Tak perlu. Tak perlulah. Sebab waktu dia 0 sampai 6 tahun, kita gomol dia, kita cium pipi dia, kita geletek dia. Takkanlah umur 14 kita nak pergi geletek dia kan. Okay. So tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tetap layan dia macam remaja. Kita kena tetap layan dia macam remaja. Tuan-tuan dan puan, dalam masa yang sama apa bukti kita ini seorang yang nak berubah. Kita sebagai parent, apa bukti kita ni rasa bersalah? Apa bukti kita rasa macam aku dulu dah buat salah. So kalau kita nak dia tu, kita bagi lebih sikit perhatian, emosi kita tu kena lembut sikit. Kita macam kalau dia berkata tu, kita kena bagi perhatian lebih. Sebab itu cara kita nak qada balik. Kita nak qada balik. Tuan-tuan dan puan, dan banyak buat baik kepada dia. Banyak buat baik kepada dia. Sebab Nabi sebut setiap kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Setiap kebaikan yang kita buat, dia akan menghapuskan apa kejahatan-kejahatan lama yang, ataupun apakah kesilapan-kesilapan lama yang kita pernah buat. So kita berbuat baik. Bukan banyak manja, kita berbuat baik kepada dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Baik, seterusnya. Banyak soalan ni. Saya tengok soalan dululah atas. Bagaimana cara nak menghalang main gadget yang lama? Okey, macam ni tuan-tuan. Bila sebut gadget, saya kena tulis sikit lah. Saya baca dulu soalan. Macam mana nak menasihati anak perempuan umur 18 tahun? Pelajaran. Antara pelajaran dan berkapal dengan teman lelaki. Saya nak dia fokus pada pelajaran dan tidak hanyut dalam kancah bercinta. Adakah saya sebagai bapa terbuka kepada anak bercinta, tapi jaga batas-batas agama? Ni bahaya ni. Ni memang umur dia. Dia rasa dia dah besar. Tuan-tuan dan puan, saya cerita gadget dulu. Okey. Alright. Macam mana nak kontrol gadget anak? Soalan pertama. Anak boleh main gadget ke tak boleh? Tuan-tuan dan puan, tolong jawab sekejap. Anak boleh main gadget ke tak boleh? Please answer the question. Tengok. Boleh? Puan Umi Saadah kata boleh? Boleh? Puan Rahayu kata boleh? Boleh? Tak boleh halang. Okay, very good. So maksudnya tuan-tuan dan puan ada satu kefahaman yang sama. Anak-anak hari ni boleh guna gadget ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Bersyarat. Gitu. Boleh bersyarat. Apakah syarat tersebut? Ibu ayah lah kena decide. So macam mana nak kawal? Ibu ayah kena sepakat. Ni soal. Macam ni. Ibu ayah, saya kena lukis. Walaupun sebenarnya saya boleh terangkan je. Ini ibu.
ini ayah. Dua-dua kena sepakat tentang kedudukan gadget dalam rumah. Ibu ayah kena sepakat tentang kedudukan gadget di dalam rumah. Masalah apa berlaku apabila ibu ayah tak sepakat? Contoh tak sepakat. Ayah kata, alah tak apalah, dia baru lepas exam kan. Mak, mana boleh? Nampak? Problem. So, masalah kat siapa? Masalah dekat anak. Ayah kata boleh. Kan? Okay, so ibu ayah sit down dulu. Sit down, bersepakat bersama-sama. Ibu ayah bersepakat bersama-sama. Waktu bila kita sendiri boleh guna gadget, waktu bila kita sendiri tak boleh guna. Waktu bila anak boleh guna, waktu bila anak tak boleh guna. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil contoh beberapa nasihat yang selalu saya sampaikan kepada parent. Anak boleh guna waktu bila, anak tak boleh guna waktu bila. Anak tak boleh guna waktu malam, lepas 10 malam. Jangan bagi. Please make sure benda ni berlaku dalam rumah kita. Okay? Waktu bila anak boleh guna, letakkan waktu. Ada parent mungkin pukul 8 boleh start, pukul 9 baru boleh start. Sepakat, suami isteri sepakat. Okay? Apa yang boleh dia layari, apa yang dia tak boleh layari. Memang sebenarnya ada parent punya, apa nama istilahnya? Dekat handset kita boleh lock. Parental control. Yang ni saya tak berapa mahir. Dalam handset, YouTube kita boleh kawal, Google kita boleh kawal. Semua ni boleh untuk keselamatan anak-anak. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh kawal benda tu. Okay? Tapi itulah saya cakap. Itu adalah kontrol luaran. Dalaman dulu, biar anak tu beriman. Kalau kita kontrol yang luar, dalam dia akan cari tempat lain. Dia akan cari tempat lain. Kawan punya handset dia boleh cari. Yang handset dia kumpul duit, dia boleh beli. Tak payah bagi tahu kita. Ramai anak macam ni tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan dan puan, kita sepakat sama-sama. Waktu bila anak tak boleh guna, waktu malam tak boleh guna. Waktu bila lagi tak boleh guna, yang waktu bersendirian, tak boleh. Anak tak boleh guna handset bersendirian dalam bilik. Pastikan tu jadikan syarat. Okay? Lagi apa nama lagi? Biasa saya pesan, kalau kita nak bagi handset pada anak, pastikan sebut pada anak, ini handset pinjaman. Kita nak bagi dia pakai kan? Ini handset bukan kakak yang punya. Ini harta bapa yang punya. Sebut. Kena gitu. Tapi ni hadiah hari jadi kakak. Ya, hadiah hari jadi kakak, tapi handset bapa yang punya. Maksudnya apa? Ayah boleh buka at any time, at anywhere, at every time, at everywhere. Nampak? Bila itu jadi syarat, anak akan sendiri terkontrol. Cik Mat, syarat ni bagus. Tapi saya dah terbagi anak saya handset ni, macam mana ni Cik Mat? Kalau dah terbagi begini. Ibu ayah sepakat dulu, panggil semua anak. Bagi tahu. Hari ni ayah nak buat pengumuman. Gitu. Hari ni ayah nak buat pengumuman dalam rumah kita ada undang-undang baru tentang penggunaan gadget. Setelah bermesyuarat parlimen ayah dan ibu, tidak ada bangkangan. Cuma undi sebulat suara, ayah dan ibu bersepakat untuk menetapkan undang-undang ini dalam rumah. Sebut. 1. Waktu malam lepas pukul 10 tak boleh guna handset. Handset mesti letak atas meja TV. Okey. Lepas tu tidak boleh guna handset dalam bilik bersendirian. Hanya boleh guna handset dekat ruang tamu. Ayah boleh buka handset bila-bila masa. Waktu guna handset adalah pada pukul 9 pagi sampai pukul 12. Stop. Contoh pagi sampai pukul 12 then stop. Itu contoh saya sebut hanya undang-undang contoh. Okay? Tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan guna ni antara benda yang saya dah biasa brainstorm dengan mak ayah. 9 sampai 12 tengah hari then rest. Pukul 3 bagi balik sampai 6 then rest. Okay? Malam bagi balik. Dia gitu je. Maknanya handset tu dia memang, mungkin seorang satu ada handset, mungkin tapi tak duduk dalam bilik. Okay? Baik tuan-tuan dan puan-puan.
bahaya tuan-tuan. Anak kalau handset ada dalam bilik, tidur bersama dengan handset, tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan jadi. So yang anak minta maaf cakap, dia jadi couple. Sebab dia akan meraih perhatian daripada orang luar, tuan-tuan dan perempuan. Baik, bila dah macam tu, sebut. Bilakah undang-undang ini akan dilaksanakan minggu depan? Gitu. Jangan hari ni cakap, besok start. Jangan hari ni cakap, hari ni buat. Undang-undang ini dikuat kuasakan lagi 7 hari daripada sekarang. Dia sebut begitu. So anak ni, apa dapat? Apa jadi bila dia akan dapat undang-undang tu? Respon dia pertama, Allah abah ni, Allah ayah ni, mula dia mula. Tapi jangan risau. Kalau dia tengok handset dia tu ada benda tak baik, dia akan delete. Sebab dia tunggu lagi seminggu, ayah dia akan apa kan. Ayah yang kena buat pengumuman ayah yang kena buat pengumuman. Minta maaf cakap benda ni nampak macam bunyi macam kelakar, tapi ibu ayah di sinilah di sinilah ayah kena keluarkan semula ketegasan dan kegarangan sebagai ayah. Di sini ayah kena apakan balik diri ayah. Menunjukkan anak, you must listen to me. I'm your father, okay? Okay? Alright. Sampai satu masa kau dah kahwin, baru kau jadi ayah melepaskan tanggungjawab ayah kepada suami kau pula. Atau sampai satu masa engkau dah bekerja, dah berumah tangga, bukan lagi dalam tanggungan ayah, kau berhak menentukan hidup kau. Begitu. So tuan-tuan dan puan di sini, ada kadang-kadang ayah anak umur 10 tahun, ayah dah hilang kawalan. Anak umur baru 12 tahun, ayah dah hilang kawalan. Anak pula yang kawal ayah. So ayah kena keluarkan semula. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kisah ni bagus untuk ayah sebenarnya. Sebab ayah adalah ketua keluarga. Ayah adalah ketua keluarga. Kami ambil handset dia bila 10 malam sebelum tidur simpankan. Very good. Puan Muhammad Izzah, very good. So ini salah satu contoh parent yang bagus. Macam saya jujur cakap, anak saya paling tua pun 8 tahun. Anak saya paling tua 8 tahun. Okay? Handset adalah barang larangan dalam rumah. Hanya ayah dan ibu yang boleh pegang handset. So itu yang kefahaman yang saya masukkan dalam kepala anak saya. Nak guna handset hanya kena minta izin. Tak minta izin, maka dia telah melakukan kesalahan. Ini yang saya buat pada anak saya. Tuan-tuan yang ada anak remaja, macam yang saya cakap tadi, kena bincang semula, kena declare semula tentang undang-undang tersebut. Lepas tu, bila dah sebut, nyatakan hukuman. Kalau ada anak-anak ayah didapati melanggar undang-undang ini, maka handset akan diambil terus. Maka waktunya akan dikurangkan. Maka apa hukuman yang kita boleh bagi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan, kita juga mesti didik anak kita tentang bagaimana menggunakan handset dengan cara yang betul. Okay? Bagaimana menggunakan handset dengan cara yang betul. Contoh menggunakan handset dengan cara yang betul. Kalaulah anak tu main TikTok, anak tu boleh buat video, anak tu selalu tengok YouTube, anak tu selalu menggunakan media sosial, bagi tahu pada anak, yes, boleh, ayah boleh bantu kamu kalau kamu nak jadi YouTuber, kalau kamu nak main TikTok, tapi guna untuk menyebarkan perkara-perkara yang baik. Wa'mur bil ma'ruf, untuk menyebarkan perkara-perkara baik. Ini ada dalam surah Luqman. Agaknya tuan-tuan dan puan, kalau Luqman hidup zaman sekarang, pasti Luqman benarkan anak dia main TikTok, tapi untuk ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf. Pasti dia benarkan anak dia jadi YouTuber untuk sebarkan kebaikan. Untuk sebarkan kebaikan, untuk sedarkan tentang kemungkaran, tentang ini tak boleh, ini bagus, ini kena buat, ini tak benar, ini kena tinggalkan, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya ramai kalau kita tengok dekat YouTube banyak, dekat Facebook banyak, mereka adalah orang-orang yang sentiasa share pasal positive vibe, tentang gelombang benda-benda yang positif. Hidup kena buat baik dengan mak ayah, hidup kena banyak sedekah, hidup kena positif, hidup kena banyak senyum, hidup kena suka tolong orang. Macam contoh, kalau kita selalu tengok Facebook, Ustaz Abid Liu, dia share pasal sedekah dia. Kalau anak kita jenis macam tu, kan, tentu itu benda yang sangat menggembirakan hati kita, tuan-tuan dan puan. Dia dakwah, dia pergi dakwah dan dia rakam dia punya operasi dakwah, dia pergi bantu orang dan dia rakam dan dia jadikan itu sebagai konten dia dalam Facebook, dia dalam Instagram, dia dalam TikTok, dia dalam YouTube dia. Ini baik. Kita kena bantu anak kita menggunakan media sosial ni dengan cara yang baik. Wallahu a'lam.
Okey, masalahnya parent pun ada masalah nak berenggang dengan gadget. Waktu boleh guna mesti sama untuk semua lapisan usia anak ke. Sebab dalam rumah ada semua. Okey, baik. Parent kena faham. Undang-undang tu kita sebut betul-betul pada anak-anak. Ini adalah undang-undang untuk anak-anak. Contoh. Nanti, alah mak ayah nanti macam mana? Ayah dengan ibu memang kerja guna handset. Kita kena jelaskan. Ayah dan ibu bekerja. Saya pun sebut pada anak saya. Memang dia tak puas hati. Tapi sebut, ini abah tengah kerja. Handset ni bukan untuk main. Dan saya bukti pada anak saya dekat dalam handset langsung tak ada game. Betul-betul apps kerja sahaja. So anak saya memang tak boleh main game dalam handset. So tuan-tuan dan puan-puan, di sini memerlukan kesungguhan kita sebagai parent. Ya, kita pun sebagai parent, game pun ada dalam tu. Kita bosan-bosan. Maksudnya kita sendiri tidak menunjukkan kepada anak kita bahawa kita ni juga orang yang walk the talk. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah maksud saya boleh main game tu haram ke apa, tak. Boleh main. Ada orang main, tapi ada orang dia tak boleh kawal diri dia. Ada orang dia tak boleh sampai waktu solat terlajak, sampai waktu pun terlepas apa semua kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. So waktu parent bezakan. Macam saya dengan isteri, waktu bila kita orang takkan buka handset. Waktu makan. Betul-betul waktu makan tu okey, letak tepi. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sedih sebenarnya tuan-tuan dan puan bila kita tengok dekat luar kan. Sebab saya yakin yang dia tunjuk dekat kedai makan itulah yang dia tunjuk dekat rumah sebenarnya. Sebab dekat kedai makan ada parent ni tengah makan dengan satu keluarga, isteri mengadap handset, suami pun mengadap handset. Itu apa tu anak dia macam apa kan. Lebih sedih lagi, keluarga ada 5-6 orang, semua mengadap handset. Subhanallah. Ini lebih menyedihkan. So kita sendiri kena, okey, waktu makan contohnya, kita makan kadang tak lama, 30 minit ke 45 minit kan contohnya kan. Waktu itulah kalau betul-betul nak bagi tumpuan, waktu itulah kalau betul-betul nak bagi nasihat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, waktu tu, okey, decide. So kalau kita makan dekat rumah, handset tu pergi letak kat meja kerja, tinggal terus. Ni sekarang ni waktu sarapan bersama. Sekarang ni waktu lunch bersama. Sekarang ni waktu dinner. Sekarang bila kita PKP kan kita banyak ada kat rumah kan. Macam dulu saya banyak outstation. Saya memang kalau makan kat rumah dalam 2-3 hari je seminggu. Selebihnya sebab saya banyak outstation, saya banyak makan dekat luar. So bila keluar je kedai makan, handset terus letak dalam kereta. Tak peduli lah apa jadi. Kunci terus. Sorok lah, jangan letak atas dashboard tunjuk aku ada handset. Sorok. So handset sorok semua. Tak, okey. Sekarang ni waktu makan, bagi tumpuan sepenuhnya. Kan? Memang tuan-tuan dan puan, saya anak saya masih kecil, umur 8 tahun, dia akan berlari-lari apa semua. Okey, saya akan cari kedai makan yang lapang. Saya akan cari kedai makan yang apa. Saya lagi suka anak saya, dia aktif berbanding dia terus menghadap handset. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. So begitulah yang saya nak sebut beberapa perkara. Anak remaja pun begitu tuan-tuan. Decide terus. Okey, boleh tak guna handset waktu makan? Boleh. Untuk selfie je sekejap. Dan simpan. Kan? Sebab zaman sekarang ni zaman selfie. Makan udang galah, selfie udang dulu baru makan. Kan? Dia makan pizza, dia selfie pizza dulu, dia ambil pizza semua satu keluarga dulu. Okey, then simpan. Okay? Tuan-tuan dan puan, kalau waktu makan kita tak boleh hormat, makan itu adalah aktiviti bersama, saya yakin tuan-tuan, waktu lain dia memang tidak bersama dengan anak-anak. Percayalah tuan-tuan. Waktu makan yang simple itu, yang tak payah buat kerja apa-apa, hanya perlu makan, pun masih nak menghadap handset, waktu lain dia memang jauh dengan anak-anak. Percayalah, anak ni memang dah tak dengar cakap kita dah lepas tu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Mana lagi soalan? Dahsyat ni soalan. Tak habis kita surah Luqman. Cik Mat, tolong bezakan perbuatan berleteh dan beri nasihat pada anak remaja. Waktu bila kita perlu berleteh atau beri nasihat dan kaitannya dengan fikiran dalam sedar dan fikiran separuh minda. Dahsyat ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Berleteh. Tanda-tanda kita berleteh. Perkataan tu tak jumpa hujung. Tu. Tanda-tanda kita berleteh. Dia sebenarnya meleteh ni tuan-tuan. Bukan ibu je meleteh. Quran pun tutup ya tuan. Subhanallah. Bukan ibu je meleteh. Kadang-kadang ayah pun meleteh.
tanda-tanda dia meletih, dia cakap tak jumpa ujung. Okey. Bukan tuan-tuan macam ni. Ada orang kata ni bukan meletih je mat. Saya bagi nasihat lah. Tuan-tuan, tanda-tanda kita bagi nasihat, anak tu dengar dia semangat. Itu tanda nasihat. Anak dengar perkataan kita, dia semangat. Anak dengar perkataan kita moncong. Itu letih. Anak dengar makin moncong, anak dengar makin negatif, anak dengar dia betah balik kita. Ayah pun sama. Cakap lebih. Itu namanya letih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah kan. Tapi kalau anak dengar cakap kita, dia tunduk. Anak dengar cakap kita, ini benar. Tuan-tuan, manusia dia takkan mampu tolak kebenaran. Tak boleh. Memang Allah cipta dah manusia ni, jiwa dia suka benda benar. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang... Saya ambil satu contoh, tuan-tuan. Pernah berlaku, tuan-tuan. Anak saya bergaduh kat belakang kereta. Oh, marah betul saya. Sebab dia... Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Facebook saya pakai kereta yang panjang tu, Hyundai Starex tu. Dia boleh berlari daripada bonet, bawa sampai ke depan, tuan-tuan. Patah balik ke belakang. Anak saya kecil. Bukan anak besar, anak saya kecil. Tuan-tuan, saya pernah marah dia, tuan-tuan dan puan. Apa saya buat? Parking kereta tepi jalan. Saya parking kereta tepi jalan. Mula-mula saya marah. Memang saya perasan saya marah. Tanda-tanda saya tahu saya marah, saya keluarkan suara tinggi. Saya keluar suara tinggi dan saya berdenyut dekat kepala. Lepas tu saya tarik nafas, saya cool down. Lepas tu baru saya cakap dengan tulus ikhlas pada anak saya. Saya berhenti tepi tu, tuan-tuan, dekat 1 jam. Memberi nasihat kepada anak saya. Saya cerita tentang saya sayang pada mereka. Saya cerita tentang kalau kamu bergaduh sekarang, bagaimanakah keadaan kamu yang 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kalau kamu tak pandai mengalah sekarang, abang tak pandai mengalah dengan adik, adik tak pandai mengalah dengan abang, bagaimana keadaan kamu 5 tahun, 6 tahun akan datang. Saya cerita yang saya ni pun akan mati. Saya cerita mereka pun akan mati. Tak apalah kamu mati sekarang, kamu akan masuk syurga. Tapi kalau abah mati sekarang, mak mati sekarang, bagaimana kamu? Saya cerita. Lepas tu saya cerita pasal syurga, saya cerita pasal neraka. Tuan-tuan dan perempuan, 45 minit habis. Selesai 40 minit, tuan-tuan dan perempuan, saya tengok belakang anak saya dah menangis dah. Menangis. Saya tengok belakang. Lepas tu, seorang-seorang datang depan minta maaf pada saya. Lepas tu saya tanya isteri saya. Saya tanya. Sebenarnya tuan-tuan, waktu saya tengah bercakap tu, nada saya memang tinggi. Tapi saya kawal perasaan, saya jadikan, tuan-tuan, sebenarnya bila kita, walaupun kita cakap suara tinggi, tapi kalau kita cakap dengan waras, perkataan yang keluar tu perkataan yang betul. Tapi kalau kita tak kawal marah kita, perkataan yang keluar tu memang menyakitkan, memang membingitkan, memang meletihkan dengar. Tapi kalau kita suara kita tinggi sekalipun, kita cakap benda yang waras, kita berada dalam keadaan rasional, perkataan yang kita keluar tu, dia akan jadi satu perkataan yang lunak dan masuk dalam fikiran anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa jadi? Saya tanya pada isteri saya, awak rasa abang marah ke abang bagi nasihat tadi? Saya memang saya bagi nasihat tapi suara saya tinggi. Isteri kata, mula-mula saya nampak abang marah. Tapi 5 minit pertama je. Selepas tu saya dengar walaupun suara abang tinggi, abang tengah bagi nasihat. So tuan-tuan dan puan-puan, di sini pada saya aware. Bagaimana yang dikatakan meletih, bagaimana yang dikatakan marah, bagaimana yang dikatakan nasihat. Marah ni kita lost. Memang lost. Kadang-kadang bukan saja perkataan kita tak mampu kawal. Tangan pun tak kawal. Tuan-tuan dan puan-puan. Marah ni kadang-kadang bukan tu. Semua. Tangan, kaki, semua akan keluar. Subhanallah. Apa yang dekat mesti capai. Na'udzubillah. Itu marah. Itu emosi. Itu meletih. Tapi kalau nasihat, dia akan cool down. Dia relax dulu. Dia tarik nafas. Dia tengok, okey, situasi ini apakah perkataan yang perlu dicakap. Dan dia akan tengok dulu anak ni. Apa yang baiknya anak itu. Dia akan puji dah. Akan rangsang dulu. Minda anak dia dulu. Untuk anak tu dengar. Dia akan laraskan bahasanya. Dia akan mendekati anak. Anak dengar pun akan rasa nak mendekati ibu ayah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila tengah marah, time tu hujan. Ajak main hujan. Bagi sejuk. Betul.
Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati. Anak remaja tahu kepentingan sembahyang subuh tapi dia tak boleh bangun pagi. Puas kejut sampai 1 jam. Tapi tak bangun juga. Tapi bila di asrama boleh je dia bangun. Bagaimana nak nasihat? Dia adalah kesalahan besar. Apakah kesalahan? Okey, tuan-tuan dan puan, please kalau anak tak bangun subuh, please make sure tengok dulu dia ni tidur pukul berapa. Kawal dulu waktu tidur dia. Okey. Pukul 10 malam, pukul 11 malam, make sure rumah kita sudah tidak ada aktiviti. Lampu semua switch off. Switch off. So, ini untuk memastikan kehidupan besok dia. Ini memastikan kehidupan besok dia. Ibu ayah yang membiarkan aktiviti rumah dah pukul 10.30 masih lagi TV terbuka. 10.30 masih lagi lampu buka. 10.30 tak tutup pintu bilik lagi. 10.30 rumah pun tak kunci lagi. 10.30 masih lagi ada aktiviti dalam rumah. Percayalah, besok susah bangun. Itu satu. Okay. Nombor satu, tidur. Waktu tidur yang betul. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, kita kena bantu anak kita. Tidur itu dalam keadaan mesti dah ambil wuduk, mesti dah niat nak bangun awal, tidur dengan cara tidur yang betul. Ini saya dah sentuh semalam ya tuan-tuan. Kalau anak tak tengok ni, pastikan anak tengok siaran ulangan semalam. Kita dah upload. Dah upload ke Ustaz? Hari ni akan upload. Semalam memang dah sentuh pasal tidur. Tentang cara tidur yang betul supaya bangun bermotivasi. Ramai orang bangun tidur makin rasa nak tidur, betul kan? Dia bangun tidur rasa macam baik aku tidur terus. Ini sebab cara tidur yang salah. Okay? So pastikan anak tidur dengan cara tidur yang betul, dah ambil wuduk, dah baca doa, dah niat. Ini saya dah sebut dah semalam ni. Cara tidur dengan cara tidur sunnah, dada menghadap ke kiblat, bersedia nak bangun. Bila nak bangun tidur tu pula dah tahu apa nak kena buat, dah susun dah. Masalahnya budak bila bangun tidur dia tidur balik. Sebab apa? Dia pun tak tahu apa dia nak buat bila dia bangun. Bangun dah terbangun pukul 6 nak buat apa Tak terlintas dalam kepala dia kena sembahyang subuh. Tak terlintas dalam kepala dia nak kena mandi. Tak terlintas dalam kepala dia nak kena main wuduk. Kalau benda tu tak masuk dalam kepala dia, dia memang tidur balik. Tapi kalau disedarkan tentang solat, dia akan bangun. Okey? Baik. Apa cara Rasulullah ajar anak bangun pagi? Itu dalam konteks anak. Pastikan anak tidur dengan betul. Kita sebagai parent, apa cara Rasulullah ajar? Bagaimana nak kejut orang bangun pagi? Rasulullah ajar percikkan air ke muka. Ini cara Rasulullah ajar. Okay? Ini cara Rasulullah ajar. Ini sebenarnya dalam suami isteri sebenarnya. Nabi ajar bangun malam dan ajak isteri bangun bersama untuk menghidupkan malam. Kalau tak bangun, ambil air, percik ke muka. Ambil air, percikkan ke muka. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila percik ke muka, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut, sebenarnya kita ni tidur, kita ada ikatan syaitan. Kita diikat dengan syaitan. Tapi apabila kita ambil wuduk dan bersolat sunat, ikatan syaitan tu akan terbuka. Ikatan syaitan tu akan terbuka, maka jadilah kita orang yang rajin dan orang yang produktif hari tersebut. Tapi kalau tak ambil wuduk dan tak solat sunat, jadilah kita orang yang malas. Ini petua Rasulullah SAW untuk menghindarkan kemalasan. So kita percikkan air tu, kalau boleh kita sapu betul-betul. Kita bukan nak wudukkan anak tu, tapi kita sapukan. Jangan pergi ambil air sebaldi, diwudukkan anak tu, tak. Suruh anak tu pergi ambil wuduk sendiri. Kenakan air kat muka tu adalah asbab supaya dia sedar. Tuan-tuan. Bagaimana nak ajak anak remaja perempuan solat sama? Bila dia ajak jemaah, dia mengelak. Dia tak nak solat sama. Okey. Ini tuan-tuan dan perempuan. Okey. Siapkan persiapan anak itu untuk solat. Please make sure. Pertama, dia ada sejadah personal dia. Kedua, dia ada telekung personal dia. Ketiga, dia ada tasbih personal dia. Okey? Ini untuk apa? Dia sendiri rasa macam, okey, aku ada alatan ibadah aku. Dia ada Quran personal dia. Dan dia ada rehal personal dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Please make sure setiap anak kita disediakan macam tu. Every single person ada dalam rumah tu. Jangan Quran yang sama kongsi adik-beradik. Jangan rehal yang sama kongsi adik-beradik. Jangan sejadah yang sama kongsi adik-beradik. Telekong sama kongsi adik-beradik. Dia tak ada sense of belonging. Okay? Sediakan setiap satu anak tu
telekung berbeza. Okay, ni kakak punya ni adik punya. Maknanya kakak suka warna apa? Pergi dia shopping telekung. Okey, kakak suka warna apa? Yang ada bag ke yang tak ada bag? Yang plain ke, yang kosong putih ke, atau yang ini ya? Okey, bantu dia. Alright. Satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila solat ni tuan-tuan dan puan, jangan perintah anak solat. No, please. Jangan perintah anak solat. Terus bentang sejadah. Ambil sejadah dia, bentangkan siap-siap. Okey? Ayah ni pula apa nak buat? Terus azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan sekarang ni banyak sembahyang dalam rumah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kan? Tutup TV. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau kita azan dalam rumah, automatik satu rumah ni dengar ni, automatik yang buka TV mesti tutup TV. Anak saya yang 8 tahun tu pandai tutup TV. Takkan yang 18 tahun tak faham-faham. Petua ni tuan-tuan dan puan, saya ambil daripada siapa? Ini daripada bapa mentua saya sendiri. Bapa mentua saya sendiri. Ya? Bila kita balik kampung ramai-ramai, ada yang sedar pasal solat, ada yang mungkin tak berapa sedar pasal solat. Setuju tuan-tuan? Apa pak mentua saya buat? Masuk je waktu solat, dia pergi bentang sejadah. Bentang sejadah. Dia pergi azan tengah TV tu. Tengah ruang tamu tu dia pergi azan. Tak sebersalah orang tengok TV. Azan dekat TV tu boleh lagi orang duk layan lagi, tengok lagi kan. Tak bangun-bangun lagi. Ni kalau dah azan depan mata, automatik terus tutup TV. Tuan-tuan dan puan, automatik terus tutup TV. Lepas tu dia sendiri terus sembahyang sunat, dia komat, kelang kabut semua ambil wuduk tuan-tuan dan puan. Kelang kabut. So kita tuan-tuan dan puan, Cik Mat macam tu ke? Ya, cuba istiqamah dulu 1 minggu tengok. Jadi tak jadi. Jangan suruh dia solat bermaksud mendirikan solat secara bersendirian. Ayah tu sendiri bentang sejadah ni. Ni abang sulung sejadah sini, kakak kakak dengan mak kat belakang. Ni. Hari pertama dia tengok sejadah dia kosong, dia tak ada apa-apa. Hari kedua dia tak berasa apa. Hari ketiga takkan tak bersalah. Tuan-tuan dan puan. Lama kelamaan dia akan menjadi habit. Okey? Wallahu a'lam. Ada lagi ke soalan? Walaupun cuti kena biasa tidur awal. Betul. Ini adalah disiplin kendiri nama dia tuan-tuan dan puan. Kalau ibu ayah punya disiplin kendiri yang kuat, anak akan ada disiplin kendiri yang kuat. Takut-takut ibu ayah, oleh kerana ibu ayah pun work from home, ibu ayah pun kena ada kat rumah, ibu ayah pun bercuti, disiplin kendiri longgar. Sebab kadang-kadang kita ni kerana bekerja, disiplin kendiri kita kuat. So kita sendiri kena kuatkan disiplin kendiri kita, maka dia akan membentuk disiplin kendiri keluarga yang kuat. Okay, alright. Apa lagi soalan? Ada ke? Encik Mat, bagaimana nak buat jika anak buat kesalahan tapi dia tak minta maaf kepada mak ayah atas kesalahan yang dibuat? Buat salah tapi tak minta maaf. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan, begini. Panggil anak tu. Panggil anak. Panggil anak tapi jangan marah, tapi jangan tengking, tapi jangan perli. Jangan marah, jangan perli, jangan apa, macam mana? Dia panggil anak. Tadi buat apa? Tadi buat apa? Itu cari naas. Kita buat macam ni je. Kita nampak dia buat salah kan. Kita hanya sebut apa yang kita nampak je. Kakak, tadi ibu nampak kakak, apa kesalahan sebut-sebut satu terlintas pula kat saya. Saya sebut contoh saya. Senang. Anak saya bergaduh mainan. Saya sebut. Saya terus panggil abang dia ni. Yang 8 tahun, yang paling tua saya panggil. Umar, come here. Umar tu pun datang. Umar, tadi baba nampak Umar menjerit-jerit. Umar bergaduh dengan adik. Umar cakap adik ni kedekut. Umar tidak mahu berkongsi. Betul ke tak betul? Ia macam kita jadi sebagai seorang yang memerhati keadaan. Betul. Kan? Lepas tu saya akan tanya lagi. Perbuatan yang Umar buat itu perbuatan yang betul atau perbuatan yang salah? Okey, dia akan mula fikir. Dia rasa dia betul. Sebab dia sedang mempertahankan diri dia.
Sebab dia sedang itu. Sebab setiap tindakan manusia akan rasa betul dengan tindakan dia. Dia akan mula lambat jawab lah, apalah. Umar, perbuatan tadi betul ke salah? Dia lalu, yang tu Yusuf tu tak nak berkongsi. Dia akan mula tuduh orang. Yusufnya dia yang itu. Umar, perbuatan tadi betul ke salah? Salah. Apa yang salah? Umar menjerit. Apa yang salah? Umar berebut. Apa yang salah? Okay. Umar boleh buat apa? Umar nak marah lagi ke atau Umar nak maafkan adik dan Umar berkongsi? Kita tunjukkan apa choice yang dia ada. Saya tunjuk conversation tu tuan-tuan dan puan. Maksudnya macam ni. Saya nak bagi tahu, bukan saya kata kaedah saya betul, tapi saya dah mula start anak saya yang 8 tahun tadi, saya dah mula nak start dia nak pergi kepada remaja, nak bawa berbincang, bawa berkawan. Kalau yang kecil-kecil bergaduh, yang angkat saya pisahkan dia terus. Tapi bila ni, bawa berbincang. Anak 14 tahun ni, tanya soalan. Betul tak betul? Apa yang kamu buat tadi? Kan? Kamu lakukan apa? Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Pernah berlaku dalam camp motivasi kita. Budak umur rasanya 14 tahun juga. 16 tahun. Umur 16 tahun merokok dalam camp. Memang keluar asap tu. Memang nampak. Saya waktu tu tengah ronda camp. Ini seminar Tapawi punya camp. Asap keluar daripada bilik asrama tu. Resort tu. Keluar asap. Lepas tu datang pula budak mengadu. Cik Mat, ada budak merokok dalam bilik. Cik Mat, ada budak merokok dalam bilik. Saya pun datang. Saya terus attack dom tu yang saya nampak asap berkepul tu. Bila saya datang je, budak-budak ni, Cik Mat datang, Cik Mat datang. Semua berlari, duduk katil masing-masing. Budak yang merokok yang asap berkepul tu saya nampak. Memang saya nampak budak tu. Saya pergi kat bilik tu, tuan-tuan dan perempuan, saya terus buka lampu. Saya sebut terus apa yang saya nampak. Dan apa yang saya dengar. Saya nampak tadi, Cik Mat nampak tadi ada asap keluar daripada bilik ini. Dan Cik Mat pasti dalam ni ada budak yang merokok dan Cik Mat bau asap rokok daripada bilik ini. Lepas tu saya kata, waktu tu saya dah nampak dah budak yang merokok tu, dia mula dah macam tak selesa kan. Tapi saya tak attack dia. Saya tak attack dia. Saya terus kata, Cik Mat tak mahu tuduh siapa-siapa. Satu bilik bangun, buka semua pintu dan tingkap, keluarkan semua asap rokok. Kamu yang merokok patut rasa bersalah sebab kawan-kawan kamu tak boleh tidur. Tuan-tuan dan puan, saya tak tuduh dia, saya tak tarik dia, saya tak sebut nama dia. Apa berlaku tuan-tuan dan puan? Semua pun bangun, kemas. Kibas-kibas lah, keluarkan asap rokok lah. Tuan-tuan, budak ni saya kenal. Dialah budak paling rajin malam tu. Semua dikibasnya. Dengan penuh rasa bersalahan. Oh, bagus budak ni. Tuan-tuan dan puan. Dia kibas. Habis. Tuan-tuan dan puan. Habis camp 3 hari 2 malam, budak ni datang jumpa saya, dia peluk. Cik Mat, terima kasih Cik Mat. Cik Mat macam ayah saya, Cik Mat macam abang saya. Ini camp yang paling best. Cik Mat doakan saya berubah. Menangis-nangis dia salam saya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bersebut, bukan nak kata kaedah tu betul. Ini adalah kaedah yang saya tiru Rasulullah SAW buat. Ketika Nabi semayang, ada sahabat yang bersendawa. Nabi tak tuduh sahabat siapa-siapa. Dan Nabi kata, siapa yang makan daging, pergi ambil uduk. Nabi terus cakap, siapa yang makan daging, pergi ambil uduk. Dah semua pergi ambil uduk. Selamatlah yang sendawa tadi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan di sini sebenarnya, orang yang berbuat salah itu, dia automatik sendiri dia akan rasa bersalah. So tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. So anak tu kalau dia masih lagi tak minta maaf, panggil dia. Kita ada kuasa nak panggil. Macam mana bos kita panggil kita, macam mana majikan kita panggil kita untuk sebut sesuatu, untuk tegur sesuatu, untuk pastikan sesuatu. Okay? Alright. Banyak soalan ni. Sekarang dah 11 suku. Terbaik sebelang. Assalamualaikum Cik Mat. Macam mana nak nasihat anak perempuan? Oh ni ulang balik Oh anak perempuan yang couple tadi Ya Allah sayang. Okay. Macam mana nak nasihat anak perempuan yang couple? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Please, jangan izinkan anak kita couple. Buatlah macam mana cara pun saya tak tahu. Selagi belum sampai umur yang sepatutnya.
selagi belum sampai umur. Dalam negara kita, anak yang berumur berapa tahun, 18 tahun ke bawah tak dibenarkan kahwin kan. Jadi istilah dia ginilah, maksud dia gini tuan-tuan. Jangan izinkan anak couple. Sebab couple ni dia mendekati kepada maksiat. Mendekati kepada maksiat. So ajar anak fokus jadi. Kenapa jadi couple? Ini persoalan. Kenapa jadi couple? Pertama, boleh jadi anak tidak mendapat cukup perhatian dan kasih sayang dalam rumah. Kenapa juga jadi couple? Anak tu mendapat perhatian yang lebih daripada orang yang di luar rumah. Bila dalam rumah dia tak cukup kasih sayang, dia akan cari kasih sayang dekat luar. Bila dalam rumah dia tak cukup perhatian, dia akan cari perhatian dekat luar. Itu satu, sebab dia couple. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan, sebab masanya tidak sibuk dengan aktiviti bermanfaat. Manusia bila tidak sibuk dengan benda bermanfaat, dia mula cari benda-benda lain. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia nak isi. Masa tu ada, dia nak isi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau anak tu dah sibuk dengan belajar tuan-tuan dan puan-puan, anak tu dah sibuk dengan masa depan, dia tak sempat fikir pun. Dia akan fikir bila sampai waktu dia nak fikir. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kan, kita nak kena bantu anak-anak ni macam mana? Kita bagi sepenuh kasih sayang pada anak, terutama anak perempuan. Sebab itu Rasulullah kata siapa ada 2 anak perempuan dan ibu ayah bersabar, masuk syurga. Subhanallah. Ada yang kata siapa ada 3 anak perempuan dan dia bersabar dengan anak perempuan dia akan masuk syurga. Sahabat datang dengan Rasulullah, anak 2 macam mana? Anak 2 masuk syurga. Ada sahabat tanya Rasulullah, anak seorang macam mana? Seorang masuk syurga. Yang penting kita bersabar dengan anak perempuan. Siapa yang ada anak perempuan, kita harus bersabar dengan anak perempuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah kena jadi kawan terbaik pada anak perempuan. Ayah. Berdasarkan kajian tuan-tuan dan puan-puan, anak perempuan, ni kajian dekat, kita ingat ni, rasanya UKM. Saya pernah baca jurnal. Anak perempuan yang mendapat sentuhan ayah lebih, dia ini punya istilahnya, punya kawalan kediri yang lebih kuat. Dia tak mudah terpengaruh. Anak perempuan yang mendapat sentuhan dan kasih sayang dan perhatian ayah lebih, dia boleh kawal dirinya, kekuatannya lebih kuat. Sebab tu ayah-ayah mesti bantu anak-anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, ayah kena faham. Yes, ini tugas ayah untuk bagi sepenuh perhatian. Kita pula kena tunjuk kepada anak kita bahawa kita sangat kasih pada isteri kita, bahawa kita sangat berbaik dengan isteri kita, dan anak tu nampak macam mana seorang ayah tu sampai dia rasa macam tak ada lelaki lain yang lebih layak untuk menekel dia, melainkan dia kena tackle ayah dia dulu. Gitulah. Okay, alright. Oh, ada lagi soalan ni. Bolehkah kita cakap anak sulung kena selalu mengalah? Gini tuan-tuan, bukan anak sulung kena selalu mengalah. Kita kena cakap semua anak kena mengalah. Semua anak kena mengalah. Dan pesan pada anak yang kecil. Pesan pada anak kecil. Kalau kamu mengalah, kamu lebih besar pahala. Kalau kamu mengalah, kamu lebih besar darjat. Kalau kamu mengalah, kamu lebih dikasihi Allah. Sebagaimana orang miskin tak punya harta tapi nak sedekah juga. Sebagaimana orang yang sakit tak boleh buat apa-apa tapi nak bekerja juga. Orang yang tak mampu tapi dia buat, itu lebih dikasihi Allah. Itu yang kita kena terap pada anak kita. Memang apa nak buat kalau kita rasa anak kita menipu tentang solat? Berapa umur? Kalau anak tu umur 8 tahun, biarlah. Memang anak 8 tahun ni dia sembahyang pun tonggak-tonggak lagi. Kalau anak umur anak umur dah 15 tahun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sini kita penting untuk pastikan solat itu bukan bersendirian. Make sure buat kat depan, kat tengah. Tuan-tuan nak murah rezeki, kat rumah kita adakan satu mihrab. Ni petua, ni tips siapa nak murah rezeki. Rumah mesti ada mihrab. Mihrab ni tempat sembahyang sama-sama. Itulah tempat kita sembahyang, suami, isteri, anak beranak. Itulah tempat kita munajat. Sebagaimana kita sediakan tempat masak, sebagaimana kita sediakan ruang tamu, sebagaimana kita sediakan ruang menonton TV, rumah kita wajib ada ruang solat. Ruang
aktiviti ibadah. So kalau anak kata dia dah solat, tak nampak pun kat tempat solat, pastikan anak tidak solat di bilik sendiri. Itulah. Okey. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Dah pukul 11.20. Terima kasih sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih. Ayah? Masih lagi? Bilangan yang sama, tak kurang ya. Baguslah tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak dah sarapan belum ni? Anak kelaparan ke? Kera di hutan disusukan, anak di rumah kelaparan. Tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Saya minta ampun tuan-tuan dan puan-puan. Boleh jadi apa yang saya jawab ni, jawapan dia tak kena dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh jadi. Saya minta ampun sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bukanlah kebijaksanaan itu datang daripada saya. Dan saya yakin boleh jadi di kalangan tuan-tuan dan puan-puan juga ada yang lebih bijaksana, lebih hikmah, lebih baik dia punya dia punya parenting skillnya. Jadi saya minta ampun lah kepada tuan-tuan yang lebih bagus. Saya minta maaf, saya minta tunjuk ajar tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta doa je. Sebenarnya bila saya mengajar parenting, satu je cabaran dalam hidup saya. Dia akan timbul persoalan. Bukan orang, saya sendiri akan tanya, anak kau bagus ke? Anak kau baik sangat ke? Anak kau cemerlang sangat ke? Tuan-tuan dan puan. Tapi bila fikir persoalan tu lama-lama saya tak akan cakap benda baik. Tuan-tuan dan puan, saya harapan satu je. Lagi banyak kita bercakap baik, lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak kebaikan akan bagi kepada kita. Dan lagi banyak saya bercakap, lagi banyak Allah sedarkan saya. Sebenarnya lagi banyak saya cakap tuan-tuan, sebenarnya lagi banyak menyedarkan saya tentang saya harus jadi bapa yang sabar, saya harus jadi bapa yang tunjuk contoh, saya harus jadi bapa yang begini. Tuan-tuan dan puan, minta ampun, minta maaf. Saya doakan kita semua anak-anak jadi anak yang soleh, dapat anak-anak yang soleh. Doakan saya tuan-tuan dan puan, minta ampun, minta maaf. Kalau satu hari nanti Allah uji saya, anak saya tak baik tuan-tuan dan puan, saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan dan puan. Anak saya baru 8 tahun saya cakap. Kalau satu hari nanti tuan-tuan jumpa anak saya tak baik dekat luar, saya minta maaf sangat-sangat. Itu mungkin adalah ujian untuk saya tuan-tuan dan puan. So saya sekarang ni, kita sebagai parent, usaha tu je. Kita usaha sehabis baik, kita jaga anak kita sehabis baik, lebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang baik tu saya confirm datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah tu memang daripada diri saya. Tuan dan puan, mungkin boleh komen sikit last 2 minit. Tolong share sesuatu tuan-tuan. Saya nak tengoklah sikit. Share, saya je share kan. Tuan-tuan share sesuatu apa yang tuan-tuan dapat, apa perasaan tuan-tuan dan puan, apa yang blind, bukan blind, blount minda, mind blowing. Apa yang tuan-tuan boleh share sesuatu? Okey. Silakan, saya jemput, saya offer lagi 3 minit. Perasaan sebelum macam mana, selepas macam mana, kan? Contohnya pernah saya jumpa parent dia menangis jumpa saya, terima kasih Cik Mat, baru saya sedar selama ni macam ni, baru saya sedar macam ni. Okay. Terima kasih. Suka bab beza letter dan nasihat. Tuan Izzat, alhamdulillah satu motivasi baru. Saya ada anak 3 perempuan. InsyaAllah masuk syurga ni, ahli syurga. Kena berkenalan dengan Tuan Izzat ni, ahli syurga. Siapa ada anak 3 perempuan dan dia bersabar, InsyaAllah masuk syurga. Ya betul, kunci utama perubahan adalah ibu ayah berubah dulu. Setuju. Ini bukan saja setuju ni, bertuju-tuju. Boleh share sesuatu? Thanks for this revision. Indeed, repetition is mother of knowledge. Umi yang banyak lagi nak berubah. Terima kasih Cik Mat atas nasihat. Nanti diminta buat lagi seminar Zoom online. Macam ni boleh. InsyaAllah boleh pasti. Sesi parent ada satu lagi. Hari ni kita belajar pasal Quran. Yang satu lagi berdasarkan hadis Nabi. InsyaAllah. Okay. Saya dan suami buat undang-undang baru. Alhamdulillah. Terus nak buat. Ada action plan. Very good.
yang dilihat ada usaha kita dalam mendidik. Akhirnya kita kembali kepada Allah. Betul. Alright, 1 minit lagi. Siapa yang belum hantar komen sesuatu? Apa perasaan anda? Apa yang anda dapat? Apa yang menghappykan anda hari ni, pagi ni? Boleh? Sila. Alhamdulillah dapat ilmu parenting yang bagus pagi ni. Sebelum kita nak ubah anak, kita sebagai parent perlu upgrade diri. Setuju? Puan Rohaiza. Anak kita takkan berubah. Anak kita takkan berubah. Melainkan ibu ayah kena berubah. Betul. Anak kita takkan bermotivasi selagi kita tak boleh kawal emosi. Selagi kita tak boleh kawal emosi kita, anak kita takkan motivasi. Terima kasih atas ilmu dan nasihat Cik Mat. Okay. Perasaan saya, Yap berubah pandangan tentang effort lebih penting dari result. Rasa ada cahaya di hujung jalan. Bukan main Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu saja. Saya minta maaf, minta ampun. Terima kasih bersama 65 orang. 65 65. Bagi satu tepukan tuan-tuan. Ya, very good. Terima kasih. Ini komitmen yang terbaik. Jazakallah Cik Mat. Alhamdulillah walau masuk lambat sebab ada kenduri. Dapat juga berapa ilmu yang Cik Mat share. Harap ada recording, boleh tengok semula. Ya, ada recording, jangan risau. InsyaAllah akan sedar diri dulu sebelum menyedarkan orang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Minggu depan, hari Sabtu, hari Ahad, sesi anak. Sekali lagi, Sabtu anak, Ahad parent pula. Okey, so kita ada 4 sesi lagi ya. Kita ada 4 sesi lagi. Minggu depan, Sabtu Ahad anak. Sekali lagi, Sabtu anak, Ahad parent. Itu penutup lah tu. Habis. Okey. So, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih lambai sikit tuan-tuan. Ya. Very good. Okay. Alright. Terima kasih. Jangan lupa senyum tuan-tuan. Kalau saya senyum, awak pasti senyum sekali. Kalau kita senyum, semua orang berjanji. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyanyi. Senyum, tak perlu kata apa-apa. 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 Akhirnya sempurna 3 album pertama, bunyi macam koleksi hits terbaik orang lama. Aku kata aku takkan nanti sampai tua bangka. Kalau habis subchat aku dah pengen angka 1, 2, 3 anugerah diterima. Oh, itu tahun lepas, tahun ini cuma 2. Senyum tiap kali kalah dengan Nurhaliza. Ditertawakan oleh anakku Inka Medina. Oh Inka Medina, orang secantik nama. Cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam band, banyak anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak muncul sampai sana. Sebelum jadi drama dah tahu nak buat apa. Nyanyi balik lagu ayat lama, ayat mama. Wanita hari ini jaga sensitivity. Kalau buah hati merajuk boleh cuba ayat ini. Hey, cantik luar, cantik dalam, cantik dengan sini. Kalau cantik senyum, cantik mesti cantik lagi. Senyum sikit nak tengok ada tak lesuk pipi. Kalau tak ada pun aku masih mahu cubit. Kaca luar, kaca dalam, kaca